Okey, tengok kita discuss sama-sama pula. Okey, pertamanya soalan ini bukan straightforward macam soalan-soalan sebelum ni. Okey, kenapa tak? Kita buat eksperimen dulu. Okey, eksperimen tu sesuai untuk faham saja. Okey, jadi kalau kita dia kata di sini pasukan pengangkap mengadakan kem tahunan. Setiap 12 orang di bawah penyeliaan seorang guru pengiring. Jika 90 orang pengangkap menyertai kem tahunan itu, berapakah bilangan minimum guru pengiring yang terlibat? Maknanya seorang guru 12 murid. 2 orang guru 24 murid. Okey, jadi kalau kamu nak letak 1, 12, 1, 12, 1, 12 sampai 90 pun boleh. Dia cikgu letak gini. Bila ada 36 murid, perlukan 3 guru. Bila ada murid tu bertambah lagi, jadi 12 orang lagi. Okey. Sebelum tu, kalau 50 orang murid, nak buat macam mana? Kamu rasa macam mana? 50 orang guru, 50 orang murid kena tambah seorang guru lagi. Maknanya kalau 50 orang tu ada dua orang lagi, ada seorang guru lagi. Macam tu. Okey, maknanya dia apa yang pentingnya, syarat ni mengatakan bahawa seorang guru tidak boleh menjaga lebih daripada 12 orang. Itu maksud syarat ni. Seorang guru 12 murid, kalau ada 13 murid, kena hantar seorang guru lagi. Jadi maknanya seorang guru jaga 6 orang, satu guru lagi jadi 7 orang. Macam tu lah maksud dia. Okey? Okey, jadi cikgu akan teruskan dengan eksperimen ni. Tambah 12 orang lagi, kita dapat 60, tambah seorang guru lagi. Tambah 12 murid lagi, dapat 72, tambah seorang guru lagi. Tambah 12 murid lagi, akan dapat 84, seorang guru lagi. Dan tambah 12 lagi, kita akan dapat 96, tambah seorang guru lagi. Macam tu. Jadi walaupun murid itu kurang pada 96, dia kena ada 80 guru. Iaitu bila 84, 7 orang guru. Jadi maknanya bila ada seorang lebih ke, 2 orang lebih ke, kena tambah seorang guru lagi. Jadi berapakah bilangan minimum? Kita perlukan 8 orang. Adakah kita akan buat macam ni during exam? Kalau kata ada 1,780 orang murid, kamu rasa nak buat macam ni? Sampai esok pun kita tak habis lagi. Dapat? Jadi macam nak buat? Kita buat sama macam tadi, iaitu seorang guru kepada 12 murid. Okey, kamu nak letak kanan kiri boleh. 1 sama dengan 12. Seorang guru sama dengan 12 murid. 1 per 12 pun boleh juga. Berapa orang guru untuk 90 murid? Macam tu. So, berapa guru untuk 90 murid macam tu. Tapi cikgu lebih sukalah terbalikkan. Okey, terbalikkan ni biar algebra duduk di atas. Jadi X per 1 sama dengan 90 per 12 macam tu. Okey. Jadi macam mana pun kita akan dapat, kalau kamu tengok walaupun kerja pertama, ketiga, kedua, kamu tengok kedua-duanya. 90 ni pindah ke sini. Jadi 1 darab 90 bahagi 12 sama dengan X. Jadi nilai X ni, yang ni cikgu tak boleh potong lah sebab kita akan dapat perpuluhan. Jadi kita buat apa? Kita 90 bahagi 12, kita dapat 7.5 guru. Mana boleh kerat cikgu seorang guru? Okey, kerat separuh, semua murid bertempelan lari lah. Kan? 7 orang, seorang lagi ambil bahagian kepala je. Jadi kita jadi minimum ialah 8. Tak kisahlah sini 7.1 ke 7.2 ke, apakah nombor bulat yang selepas nombor ni. Jadi ni pun sama lah, 90/12. Jadi X sama dengan 7.5. Jadi minimum guru adalah 8
orang. Okey? Faham cerita tu? Okey, tengok. Soalan, bukan soalan nombor 3, tapi soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Dia kata, Akmal, Bakri dan Kadin berkongsi membiayai kos perubatan ibu mereka sejumlah RM4,200. Kadin membayar RM2,100. Manakala kos pembiayaan Akmal ialah 3/4 daripada kos pembiayaan Bakri. Cari nisbah pembiayaan Akmal kepada Bakri kepada Kadin. Jadi sebelum cikgu jawab soalan tu, cikgu akan cari dulu iaitu berapakah kos yang ditanggung oleh Akmal, Bakri dan Kadin. Okey, jadi cikgu tulis dulu Akmal kepada Bakri kepada Kadin. Dari segi RM, dia beritahu seorang je, iaitu Kadin membayar 2,100. Yang ini RM 2,100. Bakri dan Akmal dia tak cakap. Kemudian maklumat apa lagi dia beritahu? Dia kata kos pembiayaan Akmal ialah 3/4 daripada kos pembiayaan Bakri. Maknanya Akmal lebih sedikit kurang daripada Bakri. Okey? Iaitu kita boleh letakkan Akmal 3/4, tapi kamu jangan letak sebaris dengan ni. Sebab ini tentang nisbah-nisbah dari segi berapakah jumlah duit. Tapi dari segi nisbah sahaja, okey, nisbah yang Akmal ni ialah 3/4, Bakri ialah 1. Itu yang kamu kena faham. Okey. Dan disebabkan kita tahu jumlah duit ini ialah RM4,200, maksudnya Akmal dan Bakri berkongsi 2,100. Sebab Kadin dah bayar 2,100. Jumlah dia 4,200. Jadi 4,200 tolak dengan 2,100, dapatlah jumlah Akmal dengan Bakri. Nisbah ini kita boleh permudahkan kepada nombor bulat. Kalau kamu darab di sini 4, di sini pun kena darab 4 lah. Jadi nisbah ni boleh ditulis sebagai 3/4. Jadi 3/4 ni dengan jumlah 2,100. Okey, jadi jumlah ni kedua-dua ni adalah 2,100. Jadi sebabkan di sini 3 dengan 4 ni, kamu kena tahu sebabkan 2,100 itu adalah jumlah yang dikongsi oleh mereka. Jadi cikgu tak boleh tulis 3/4. Kalau nak tahu untuk Akmal punya, kena tahu berapa jumlah Akmal, kamu jangan tulis 3/4, tapi tulis 3/7. Akmal mengambil 3 bahagian daripada 7 bahagian. Sebab 3 dengan 4 ni ialah 7 bahagian. Okey, sama dengan berapa duit dia? RM, yang ini tak tahu, X per RM 2,100. Niat sebab 2,100 ni ialah jumlah kedua-duanya. Okey, jadi seperti biasa, nak tahu yang X tu ialah 3/7 darab 2,100. Okey, 3/7 darab 2,100, nampak ke? Okey, masih nampak Okey, jadi kamu tekan je kalkulator, 3/7 darab 2,100, potong dapat 300, sini dapat 900. Jadi Akmal RM 900. Jadi dalam bahasa lain, 2,100 tolak 900 akan dapatlah sini RM 1,200. Okey, ataupun kamu boleh kata Bakri ini 4 daripada 7 sama dengan Y per 2,100.
Okay, jadi macam mana kita nak tahu letakkan ratio ni apa benda? Bergantung pada maklumat. Sebab 2100 ni jumlah. Okay, jumlah duit. Jadi kita terpaksa campurkan dulu yang ini. Okay, untuk dapatkan jumlah ni baru sesuai. Kalau kamu kata 3.4 daripada ni tak sesuai. Tak betul. Okay, daripada jumlah semua. Okay, right. Jadi kita dah dapat jumlah-jumlah ni semua. Jadi kita nak permudahkan. Nak permudahkan tu, kita contohnya kita mungkin bahagikan dengan 100. Bagi 100, bagi 100, bagi 100 akan dapat ni 9 kepada 12 kepada 21. Dan nisbah ni pun masih belum paling mudah. Boleh bahagi 3. Jadi kalau bahagi 3 dapat 3, bahagi 3 dapat 4, bahagi 3 dapat 7. Jadi ini salah satu cara saja. Jadi mungkin lain kali cikgu baca soalan ni, cikgu akan fikir kod lain. Okey, jadi untuk berfikir tu mungkin bergantung pada masa tersebut. Okey. Jika ada soalan boleh tanya. Kita tengok soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan harga bagi 4 jenis ikan. Siti ingin membeli 2 jenis ikan berjisim 1 kg bagi setiap jenis dengan jumlah harga kurang daripada RM20. Apakah kombinasi 2 jenis ikan yang boleh dibeli oleh Siti? Dia ada RM20 dan dia nak beli, maksudnya 2 kg ikan. 1 kg bagi 1 jenis. Dan dia nak beli 2 jenis. Okey? Jadi kita nak kena tahulah harga ikan tu berapa dulu. Okey? Sebab dia ada RM20 je. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Harga bawal. Okey, tengok bawal dulu. Ialah RM RM1.50 untuk 100 gram. Jadi yang ini kita boleh tulis RM 1.5 per 100 gram sama dengan RM Y per 1000 gram. Ini 100 gram. Ini 1000 gram. Sebab 1000 gram inilah harga 1 kg. 1000 gram ialah 1 kg. Okay, jadi kita nak tahu, kita darabkan seperti biasa. Di RM 1.5 darab 1000 bahagi 100. Inilah RM Y per kg. Jadi cikgu potong 2 sini, 2 sini. Dan 1.5 darab 10 dapat RM RM15. Jadi ni nampaknya belum tahu lagi lah cukup tak RM20 tu. Kalau dia beli 1 kg bawah ni dah bayar RM15. Boleh tak gabung dengan yang lain? Mari kita tengok pula kepada cencaru. Cencaru RM3.20 per 500 gram sama dengan RM X per 1000 gram. Okey, cikgu letakkan ini harga per 1000 gram, itu 1 kg. Sebab unit di sini adalah gram, jadi unit ini pun gram juga. Okey, jadi kita dapat RM 3.2 per 500 darab 1000, itulah RM X, itu harga 1 kg untuk cencaru. Dia potong 5 sifir ni 1000 ni. Sifir 500 1000. Okey. Jadi ni potong jadi 1, ni potong jadi 2. Jadi cencaru harga per kg dia adalah RM 6.4.
Jadi kalau dia beli 1 kg bawal dengan 1 kg cencaru, dah lebih bajet. Okey. So tak boleh lah. Kena tengok selar. Iaitu untuk ikan selar RM RM2.70 per setiap 300 gram. Jadi di sini kita kena kata RMP per 1,000 juga. Jadi untuk harga dia RMP ni ialah 2.7 per 300 darab 1,000. Kita dapat harga 1 kg untuk selar. Cikgu potong 20 di sini, 20 di sini. Jadi 2.7 darab 10 dapat 27. 27 bahagi dengan 3 dapat RM RM9. Okey. Jadi nampak je dia boleh beli 1 kg selar dengan 1 kg cencaru cukup RM20. Tetapi tak semestinya lah. Kita tengok juga harga kembung. Untuk kembung ialah RM5.4 untuk setiap 400 gram. Dan di sini adalah RMQ per 1,000 gram. Jadi berapa RMQ ni? Iaitu 5.4 darab 1,000 bahagi dengan 400. Jadi RMQ berapa? Cikgu potong 20 di sini, 20 di sini. Okey, ni agak complicated nombor dia. 5.4 darab 10 adalah 54. 54 lepas tu bahagi 4. Maknanya RM13.50 sen. Okey. Jadi ikan apa yang dengan bajet RM20 dia boleh beli? Dia boleh beli gabungan 1 kilo cencaru dan 1 kilo kembung. Hampir habis RM19.90. Okey. Ataupun dia boleh beli 1 kg cencaru dan 1 kg selar. Jadi RM9 tambah dengan naik 40 sen, baru RM15.40 sen. Itu dia. Jadi boleh ada dua gabungan. Dia sama ada dia beli 1 kg cencaru dan 1 kg kembung, atau 1 kg cencaru dan 1 kg selar. Soalan nombor 4. Graf di sebelah menunjukkan kadar pertumbuhan bakteria A dan bakteria B dalam satu kutub. A. Bakteria manakah menunjukkan kadar pertumbuhan yang lebih tinggi dalam 1 minit yang pertama? Nyatakan kadar pertumbuhannya. Okey. Jadi kedua-dua bakteria tu bergerak daripada kosong. Jadi selepas 1, jadi kamu kena tengok 1 dekat situ, 1. Pada bawah ni 1 menutup ke atas. Jadi yang merah tu bila 1 dia langgar dekat paksi ataupun langgar dekat graf tu, nilainya 2. Jadi untuk merah bakteria apa? Bakteria B tu dia punya kadar pertumbuhan dia tu ialah 2 unit per minit. Okey, ataupun 2 juta per minit. Sebab apa? Yang dia labelkan situ kan, dia kata bilangan sel darab 10 juta. Bilangan sel darab 10 juta. Jadi bukanlah 2 juta, tapi 20 juta. Nombor tu kena langgar dekat graf tu lah 2, tapi itu maksudnya 20 juta. Tapi untuk bakteria A, dia dah bengkok. Okey, jadi bengkok tu
menunjukkan berapa. Bila 1 kat bawah tu kamu langgar ke atas graf yang hitam tu, dia langgar dekat mana? Langgar dekat 4. Jadi untuk A tu adalah 40 juta 1 minit per minit. Daripada kosong dia jadi 40 juta. Jadi jawapan ini adalah untuk bukan 40 juta je, tapi kena tulis dulu bakteria A. Okey. Dan kadar pertumbuhan dia ialah 40 juta 1 minit. B, dalam masa 4 minit, berapakah beza bilangan sel antara bakteria A dan bakteria B? Jadi bakteria A tu duduk dekat mana? Dekat atas tu, dekat nombor 5, 6, 7, 8. Okey, dekat bakteria A tu dekat 80 juta. Untuk bakteria B pada minit keempat, maknanya dekat bawah ni 4. Dia langgar 4 tu, sini 4 kan? Sini A dah dekat sini, B ada dekat sini, iaitu kedudukan B tu ialah 100 juta, iaitu 10 darab 10. Jadi 100 juta. Okey, lepas tu kamu tolak je lah. Jadi dia beza ditanya, iaitu perbezaan dia depan B ni ialah 20 juta. Bilangan sel tu. Ataupun kalau kamu tengok dari sini ke sini tu ada 2 kotak. 2 kotak. Jadi sini 10 juta, ni pun 10 juta. Jadi apa yang penting, jawapan B tu ialah 20 juta. Dan C, anggarkan masa apabila kedua-dua jenis bakteria itu mempunyai bilangan yang sama. Okey, jadi untuk C, ada satu ketika kalau kamu tengok graf tu, graf bengkok macam tu dengan graf yang tu, dekat sini. Jadi bawah tu berapa nilai dia? Di bawah tu bukan nak kata 3.5, tidak. Bawah sikit pada 3.5. Okey, jadi dekat sini tu berapa? Sini sebab sini 3, sini 4, 3.5 atas lagi. Ataupun di bawah 3.5. Okey, 4 dekat sini. Sini 3.5, sini 4. Okey? Jadi kamu boleh anggar sendirilah. Anggar sendiri tu kamu boleh kata untuk jawapan C adalah 3.4 minit ke? 3.4 minit. Pada minit ke 3.4, ataupun kamu boleh je nak kata 3.35 ke apa-apa yang sesuai, bilangannya sama banyak, iaitu lebih kurang 50, 60, bukan 65 juta. Tapi dia tak tanya. Dia tak tanya berapa bilangan, dia tanya minit ke berapa. Jadi jawapan kita bukan 3.4, 3.35 ke macam tu lah. Tapi belum sampai 3.5. Okey? Ada nak tanya soalan nombor 4? Soalan nombor 5. Satu beg baja berjisim 30 kg di label 15, 20, 10. Susunan nombor ini bermakna kandungan baja ini terdiri daripada 15% nitrogen, 20% fosforus dan 10% kalium mengikut jisim. Baki 55% ialah mikronutrien dan pengisi yang lain. A, cari nisbah nitrogen kepada fosforus kepada kalium. Okey, jadi yang ini dia dah beritahu. Dia dah beritahu dah. Dia punya nisbahnya ialah 15. Okey, kita tulis dulu, iaitu nitrogen, fosforus, kalium. Nitrogen, fosforus, kalium. Jadi nisbahnya 15, 20, 10. Kita kena kecilkan
Iaitu bahagi 5 dapat 3, bahagi 5 dapat 4, bahagi 5 dapat 2. Jadi nisbahnya 3 kepada 4 kepada 2. B. Hitung jisim dalam kg bagi kandungan nitrogen, fosforus dan kalium di dalam beg itu. Okey, jadi dia dah tahu kita bahawa jumlah beg tu 30 kg. Dan ni adalah bahagian-bahagian dia. Kalau kita gunakan 15, 20 dan 10 ni, kita dapat 600. Jadi kita boleh gunakan 15 per 100 darab 30 kg. Yang ni dah dapat berapa? Tak salah. Okey, yang ini boleh gunakan dalam peratus saja. 20 per 100 darab 30 kg. Dan kalium ini 10 per 100 darab 30 kg. Sebab beg berat dia tu 30 kg. Jadi 15 per 100 darab 30 iaitu 4,5 kg. Okay, daripada seberat 30 kg tu 4,5 kg ialah nitrogen. Dan kemudian 20 per 100 darab 30 kita dapati 6 kg adalah kandungan fosforus. Dan kemudian 3 kg adalah berat kalium dalam satu beg yang mengandungi 30 kg baja. Okay.